أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان الحمد لله الذي أنعم علينا نعما كثيرة. Kita bersyukur pada Allah pada malam ini kita bertemu lagi ya. Pada hari yang mulia, hari Isnin, kita masih lagi masuk di bulan Rajab belum lagi sampai Sa'ban Syukur pada Allah. Minggu lepas kita dah baca tafsir Ibnu Katsir, dan minggu ni kita sambung kitab Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah yang telah meninggal dunia hampir 800 tahun Imam Az-Zahabi Dah 800 tahun meninggal dunia, kita masih lagi membaca buku dia. Itulah yang Rasulullah kata, tiga jenis manusia, tiga jenis amalan Kalau dia orang mati, mereka akan dapat pahala berterusan. Salah satunya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu munafaat. Maknanya Imam Zahabi ni, walaupun dia dah meninggal 800 tahun, selagi orang baca kitab dia, selagi tu dah di dalam kubur dapat pahala. Itu untungnya orang menulis kitab tu. Itulah kita berusaha untuk membaca buku-buku ulama-ulama yang besar macam Imam Zahabi ni, ulama besar Imam Zahabi ni tulis buku dekat 200 buah buku tapi semua bahasa Arab. Bahasa Arab Imam Zahabi ni. Buku ni menerangkan dosa-dosa besar Ada lebih dekat 100 dosa besar dalam buku ni. Kita baca yang tak silap 2 minggu atau 3 minggu lepas kita baca dosa besar yang pertama ialah syirik dengan Allah SWT. Minggu ni kita masuk kepada dosa besar yang kedua, qatlun nafsi, membunuh orang. Dosa besar yang kedua, membunuh orang. Firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93 maksudnya, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seseorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah sangat murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknat dia, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan azab yang pedih. Dosa besar yang kedua yang disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam bukunya adalah membunuh manusia. Bunuh manusia ni bunuh tanpa sebab Bunuh tanpa sebab. Kalau bunuh ada sebab, contohnya bunuh dalam peperangan ataupun hukum had, hudud, ia tidak termasuk dalam membunuh manusia. Yang dimasukkan dosa besar ni adalah membunuh manusia dengan sengaja. Orang tu tak ada salah, tiba-tiba kita pergi bunuh dia. Itu termasuk dalam dosa besar. Dalam satu ayat lagi, surah Ma'idah ayat 32. Surah Ma'idah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'an. Maksudnya, barang siapa membunuh satu jiwa bighairi nafsin, tanpa sebab, fil ardi, di dunia, faka'annama qatala an-nas jami'an, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Jadi Allah bagi tahu bahawa kalau kita bunuh satu orang, seakan-akan kita bunuh semua manusia. Jadi dosa dia amat besar, membunuh manusia tanpa sebab. Dan salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, istanibu sam'ubiqat, jauhkanlah kamu 7 dosa-dosa besar. Salah satunya qatl nafsi allati haramallah, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Itulah tuan-tuan, membunuh ini adalah satu dosa yang besar. Tapi kalau tengok ada satu kes kalau tak silap di Negeri Sembilan Datuk Harun tak silap. Di Selangor, Datuk Harun Idris tak silap. Datuk Harun Idris. Kes besar dulu. Dia membunuh siapa Datuk apa?
apa nama, harus dia membunuh, lepas tu disabitkan oleh mahkamah hukum gantung. Tapi lepas tu rayuan dia tukar. Harun Hashim Harun Hashim bukan menteri Muqtasim. Muqtasim Negeri Sembilan kan? Negeri Sembilan Muqtasim kan? Lepas tu rayuan daripada hukum gantung tu kepada semua hidup. Lepas semua hidup tu bebas. Kalau ikut hukum hudud membunuh, hukuman dia lah sama membunuh. Tidak ada rayuan. Sebenarnya kalau ikut hukum Islam tidak ada rayuan. Kecuali ahli keluarga dia setuju dengan cara membayar tebusan. Itu hukum Islam. Kalau kita ni, wah datuk kan, ada kabel kuat dengan menteri dan sebagainya, jadi boleh bebas macam tu kan. Sepatutnya tak boleh. Membunuh, maka dia wajib had membunuh sama. Itu hukum dia, hukum Islam. Tapi kalau ikut hukum dunia memang susah. Ada berlaku di kawasan Lok Gajah dulu. Dia membunuh dengan senapan patah bapak dia. Lepas tu masuk court. Bapak dia ambil peguam kapating. Bayar 300,000. Lepas. 300,000 bayar peguam. Lepas. Tapi dunia lepas. Akhirat memang tak lepas. Sebab dia memang betul-betul tembak orang. Bunuh orang. Itulah. Membunuh manusia ni memang dosa besar. Dosa besar. Tapi walaupun dosa-dosa besar, walaupun membunuh dia termasuk dalam dosa besar, Allah masih menerima taubat. Kita kena ingat semua dosa apa yang kita buat, sama ada membunuh, makan riba, berzina dan sebagainya, minum arak dan sebagainya, boleh bertaubat. Yang tak boleh bertaubat tempat Allah tidak ampun hanya syirik. Syirik ya Allah tak ampunkan. Selain daripada dosa tu boleh bertaubat. Sebab tu kita tengok ramai orang yang makan rasuah contohnya. Dia makan rasuah, lepas tu harta dia dah juta-juta. Bila dia pencen umur 55, pergi haji, taubat. Allah. Macam mana dengan harta? Harta orang yang makan rasuah, harta haram. Ada dua pendapat. Ada setengah ulama mengatakan harta haram, dia tidak boleh gunakan lagi. Harta haram tak boleh gunakan lagi. Harta haram. Jadi, harta dia yang banyak daripada harta haram tu kena diberikan kepada Baitul Mal. Lepas tu Baitul Mal akan buat sesuatu untuk maslahat umum. Macam bina masjid apa tak boleh. Contohnya macam tempat menunggu bas, tanah awam, macam tu boleh. Itu harta haram. Tak kira lah orang yang berjudi dan sebagainya. Ramai orang kita kaya-kaya kena nombor ekor. Ramai. Gaji 1,000 je, kena nombor ekor 100,000, 200,000. Beranak-anak. Duit tu akan beranak-anak. Bila beranak, duit tu haram. Dia tu haram-haram. Jadi ada ulama mengatakan duit tu memang, bila haram memang tak boleh, terpaksa kena serah pada Baitul Mal. Tapi ada pendapat ulama mengatakan kalau dia dah bertaubat, segala harta dia tu jadi halal. Tapi pendapat tu lemah. Lemah pendapat tu. Satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, laqatlul mu'minin azamu indallah min zawali dunya. Membunuh seorang yang beriman lebih besar di sisi Allah dari hilangnya dunia. Itu hadis Rasulullah SAW. Satu lagi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Urusan pertama yang akan dihukum oleh Allah SWT di hari kiamat pada akhirat jelas tentang darah. Darah masuk bunuh. Itu dalam satu hadis. Satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i, man qatala mu'ahadan lam yara ra'yatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirahi 40 aman. Barang siapa yang membunuh seseorang yang tidak bersalah, dia tidak akan bau surga. Dan sesungguhnya bau surga jauhnya 40 tahun
Bau surga 40 tahun dia punya jauh dia boleh bau. 40 tahun. Kalau kita tengok satu hadis Rasulullah SAW menceritakan yang bunuh 100 orang. Hadis sahih. Seorang lelaki dibunuh 99 orang. Lepas tu dijumpa seorang ulama nak bertaubat. Ulama dia kata tak boleh bertaubat. Kau dah bunuh 99 orang, kau masuk nak ke jahanam. Dia pancung ulama tu, genap satu. Lepas tu dijumpa satu ulama lain. Ulama tu cakap boleh taubat. Kau pergi satu tempat tu, kau bertaubat. Dia baru nak melangkah kaki nak taubat. Dia takdir Allah, dia mati. Jadi malaikat turun. Bergabung. Satu malaikat tu nak masukkan nama dia ahli neraka. Satu malaikat tu nak masukkan nama dia ahli syurga. Jadi dia kira jarak. Jarak langkah dia daripada tempat tu dia nak pergi tempat yang baik tu dengan daripada tempat dia bermula. Bila kira dia punya tapak untuk ke tempat yang baik tu lebih dekat. Jadi ditakdir Allah, dia masuk ahli syurga. Bunuh 100 orang. Mana Allah ni maha pengampun. Allah ni maha pengampun. Ada satu hadis lagi, Rasulullah bersabda, hadis diriwayatkan Imam Nasa'i ya. Kullu dhanbi asallahu ayaghfirah illa rajul yamutu kafiran aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Semua dosa Allah akan mengampunkan dosa dia kecuali ar-rajul yamut kafiran, seorang lelaki yang dimati kafir, aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan, ataupun seorang lelaki yang membunuh seorang lelaki lain atau orang beriman dengan sengaja. Maksudnya kalau dia tak jadi kafir ataupun dia tidak membunuh, Allah akan ampunkan semua dosa. Itu dosa yang kedua yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi ya, dalam kitab ni Al-Kaba'ir. Ada satu kisah Sayyidina Umar Al-Khattab dalam perang. Dalam peperangan dia dapat tangkap seorang musuh. Bila Sayyidina Umar angkat pedang, musuh tu cakap, aku naik saksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Umar dia pancung juga. Lepas tu Umar pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi aku dapat tangkap musuh. Lepas tu dia pun mengucap syahadah. Tapi aku pancung dia juga. Rasulullah cakap, tindakan kau tu salah. Lepas tu Umar cakap, dia mengucap sebab dia takut mata pedang. Rasulullah cakap, adakah kamu tahu apa yang terpendam dalam hati dia? Jadi tindakan Umar tetap bersalah. Dia tak boleh pancung sebenarnya. Bila musuh tu mengucap, kita kena husnuzon. Usaha baik. Dia tu dah betul-betul nak masuk Islam. Itulah sahabat Rasulullah SAW ada buat salah. Bukan semuanya betul, ada juga buat salah. Dan Rasulullah tegur. Tegur sahabat-sahabat yang mana buat salah. Ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Izal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Maksudnya hadis ni, apabila bertemu dua orang Islam dengan dua pedang, maka orang yang membunuh dan dibunuh, kedua-duanya masuk neraka. Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, yang membunuh tu memanglah dia masuk neraka, tapi yang kena bunuh kenapa masuk neraka? Rasulullah bersabda, sebab yang kena bunuh tu dia ada cita-cita nak membunuh orang yang bunuh. Jadi ulama bahas hadis ni orang Islam, dua orang Islam, kalau dia saling berbunuh, dua-dua masuk neraka.
Kalau tengok sejarah perang Siffin atau perang Jamal, tentera Sayyidina Ali dengan tentera Muawiyah berperang, sama-sama Islam. Sayang, tentera Islam sama-sama berperang. Kalau ikut hadis ni, dua-dua masuk neraka. Dah ada satu perang, tentera Sayyidina Aisyah berperang dengan Muawiyah, berperang juga. Dua-dua tentera Islam. Kalau ikut hadis ni, kalau orang Islam berperang sesama sendiri, dua-dua masuk neraka. Tu yang rugi je tu. Dan kita masuk Al-Kabirah As-Salisah. Dosa besar yang ketiga, As-Sihir. Tak baik lagi sesama ni. Sesama lagi. As-Sihir. Dosa besar yang ketiga, As-Sihir. Sihir. Bahasa Arab As-Sihru. Bahasa Arab As-Sihru. Bahasa Melayu Sihir. Senang. Bahasa Arab dimelayukan. Orang Melayu ni banyak pinjam bahasa Arab. Masjid bahasa Arab. Assalamualaikum bahasa Arab. Alhamdulillah bahasa Arab. Orang Melayu ni pandai cakap Arab sebenarnya. Tapi tak banyak lah. Sebab tu saya kalau orang tanya, tahu cakap Arab, tahu sikit-sikit. Jangan cakap tak tahu. Malu orang. Kita hari-hari cakap Assalamualaikum, Alhamdulillah. Kan? Tahu sikit. As-Sihru. As-Sihru termasuk dalam dosa besar. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nas-sihir. Dan akan tetapi syaitan-syaitan itu adalah kafir. Mereka mengajar ilmu sihir. Itu surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam hadis juga ada yang mengatakan sihir ni termasuk dalam dosa besar. Kita baca satu hadis. Istanibu as-sambu bimiqat. Hadis yang lepas juga. Jauhilah kamu semua akan dosa-dosa besar. Salah satu dia as-sihir. Sihir. Sihir ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Banyak berlaku. Ada seorang kawan di tak silap di Kudat, Sabah. Dia buka restoran. Lepas tu maju restoran dia, maju. Lepas tu dia kena sihir sampai badan dia kurus. Sekarang meninggal. Kena sihir. Banyak berlaku dalam masyarakat sihir. Orang kita ni memang nak kata suka melakukan perbuatan sihir, sedangkan perbuatan tu dilarang oleh Allah SWT. Sihir. Kalau ikut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, haddus sahid darbahu bis-sayf. Nabi cakap, orang yang melakukan sihir, maka hukumannya adalah dipancung dengan pedang. Bunuh. Dan kalau kita membicarakan perbuatan sihir, orang yang melakukan sihir adalah bomoh. Imam tak ada buat sihir. Tak nak dengar lagi, ada ke imam buat sihir? Ada ke? Tak ada lagi kan? Bomoh biasa. Kalau kita tengok dalam negara kita, dalam banyak-banyak kerja, tak kisahlah kerja cikgu ke, ada yang menjaga dia, ada persatuan cikgu, polis ada persatuan polis, bomoh pun ada persatuan juga. Bomoh ada persatuan bomoh. Tu yang saya heran lah. Bomoh pun ada persatuan dia. Kalau bomoh ada persatuan, lepas tu bomoh pula banyak terlibat dengan jampi, mentera sihir dan sebagainya, dia adalah perbuatan haram. Patutnya Jabatan Kemajuan Jakim mengeluarkan fatwa pekerjaan sebagai bomoh adalah haram. Lepas tu ada akta untuk menangkap ataupun mendakwa. Macam orang Syiah. Orang Syiah kalau Jabatan Agama dapat tangkap, kena masuk penjara dan sebagainya. Orang Syiah. Tapi negara kita tak ada. Tak ada peruntukan undang-undang untuk menangkap ataupun mendakwa bomoh. Tak ada. Pelik ya. Kita rasa pelik. Seakan-akan Jabatan Agama bersetuju dengan bomoh. Sebab perbuatan bomoh ni memang menyusahkan orang. Sihir ni memang banyak menyusahkan orang. Ada yang suami isteri yang hidup bahagia bercerai-berai.
ada yang bergaduh, jiran-jiran bergaduh perbuatan sihir. Dan dia berlaku dalam masyarakat. Banyak berlaku. Sebab tu kat kedai saya tak ada jual kain kuning. Orang selalu datang kedai cari kain kuning. Ada jual kain kuning? Dia kata tak ada. Lepas tu saya tanya nak buat apa kain kuning? Biasalah. Pergi Palung jumpa bomoh. Saya tak pernah jumpa bomoh. Kalau tuan-tuan ada pengalaman jumpa bomoh. Haji, kita lain ada pengalaman? Tak ada Apa dia punya kaitan kain kuning? Kenapa dia pun tak pakai kain biru, kain merah? Ada siapa tahu tak? Saya pun sebab tak pernah jumpa bomoh tu. Kenapa dia cari kain kuning? Pelik juga kan? Mungkin kuning tu warna diraja kot. Mungkin juga kan? Allah. Macam apa ni, Pulau Besar. Pulau Besar di Melaka. Dulu Melaka kan ramai ulama-ulama hebat. Jadi mereka wasiat, sekiranya aku meninggal dunia maka kuburkan jauh daripada orang awam kan. Jadi di Pulau Besar tu dulu memang kawasan tu hutan, tak ada orang. Jadi dia orang kubur dekat Pulau Besar tu. Banyak wali-wali Allah tu dikubur besar. Dia wali dekat kubur besar. Masalahnya sekarang ni, dia orang jadikan tempat tu tempat khurafat. Sampai sekarang berlaku syirik. Tu yang jabatan agama lebih roboh semua tembok semua. Dia besar. Tapi masih berlaku. Walaupun dah roboh tembok, tahu apa ni, daun apa semua sampai dah hilang tempat tu, dia orang boleh ada peta dah tu. Cari makam-makam keramat. Masih ada lagi berlaku. Masih ada berlaku. Itulah. Syirik ni adalah termasuk dalam dosa yang ketiga, dosa besar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Ar-ruqa wa tamaim wa tuwala syirkun. Ar-ruqa jampi, tamaim. Tamaim ni tenung nasib. Wa tuwala. Tuwala ni mentera. Syirkun, syirik. Ini hadis. Kalau kita tengok dalam masyarakat banyak Kalau yang selalu keluar TV tu apa? Apa ni? Tai lalat. Satu tai lalat, satu tai lahir. Selalu keluar TV tu. Keluar TV dengan khabar, iklan. Ramal masa depan. Ada doktor. Yang buat tu doktor tu. Doktor. Itu termasuk syirik tuan-tuan syirik. Sebabnya tidak ada kajian daripada hadis dan Quran mengatakan kalau orang lahir bulan Januari dia pandai, orang lahir bulan Muharram dia bodoh. Tak ada. Ataupun tai lalat. Kalau orang tai lalat banyak, dia kaya. Tai lalat sikit, tak kaya. Tak ada. Tapi yang pergi ramai itu saya pelik tu. Hari tu kuasa khabar dia buat seminar dekat mana dekat Johor. 5,000 orang. 5,000 orang. Kalau seorang 10 dah 50,000 Kaya tu Haji Saleh. Kita boleh buat bisnes tu. Kita buat benda pelik-pelik sikit. Itulah pelik masyarakat kita. Benda yang syirik, benda yang haram, tapi dia orang buat. Dia ikut. Rugi kita. Ada juga ustaz. Oh. Apa dia punya khasiat dia? Fadilat dia nak tahu juga. Oh, ya ke? Tapi kalau kita percaya benda-benda tu syirik man. Syirik. Sebab Nabi dah cakap ar-ruqa wa tamaim wa tuwallah syirkun. Syirik benda tu. Tapi pelik masyarakat kita Kalau nama pun kadang dia jumpa bomoh. Jumpa bomoh. Orang dulu lah. Nama anak je pun bomoh. Yelah sebab dia bukan pakar agama, pendidikan besar. Itu syirik. Syirik. Sebab kita kata apa ni, Khalifah Umar Khattab masa dilantik jadi khalifah, dia bawa pedang. Khalifah Umar dia bawa pedang. Bila dilantik jadi khalifah, dia ambil pedang ni, dipajak kat tanah.
Kata ni pedang. Sekiranya apa yang aku buat menyalahi Al-Quran dan Sunnah, kamu yang ikut aku. Kau ambil pedang ni pancung. Kalau kau rumah aku tak. Sebab tu kita, kadang-kadang masyarakat ni bila dengar nama orang yang glamour, orang yang apa ni biasa kau TV, dia ikut. Tapi dia orang tak mengaji masalah itu. Dia tak mengaji. Masalah syirik ni, innallaha yaghfiru ma duna asyirka billah. Ayat Quran tu, Allah mengampunkan semua dosa melainkan syirik. Itu masalahnya sebab dia Jabatan Agama, dia perlu ada undang ataupun akta untuk mencegah. Macam bomoh. Macam bomoh kan. Bomoh memang terkenal melakukan sihir dan sebagainya. Dan kalau ikut satu hadis tu, hadis terakhir al-qatil. Hukuman untuk orang yang melakukan sihir adalah bunuh. Jadi undang-undang agama patutnya dia ada akta. Sebab agama macam dia nak mencegah syiah, kan ada akta dia. Nak mencegah syiah, orang berkhawat dan sebagainya. Jadi mereka bertanggungjawab. Sebab tu semasa saya mohon tauliah dengan mufti, Datuk Mufti tanya soalan. Apakah hukum hudud? Datuk Mufti tanya soalan. Saya jawab, hudud wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Datuk Mufti jawab, jadi sekarang ni pemerintah tak buat kan? Saya pun jawab, pemerintah tak buat itu di negara Allah. Saya kerja. Saya jawab macam tu. Kata, betul. Memang yang berdosa dalam pemerintah sebab dia tak buat. Satu, bukti tanya soalan tu. Banyak soalan Datuk Mufti tanya, macam-macam soalan tanya. Dia tanya pasal Ibn Taymiyah. Sebab belajar di Masjid Islam Madinah ni menggunakan kitab Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni dia dikatakan sebagai ulama Wahabi. Sedangkan Ibn Taymiyah lahir, Imam Wahabi belum lahir lagi. Itu yang pelik tu. Tu yang pelik. Ibn Taymiyah tu. Ibn Taymiyah ulama yang bijak. Malah buku-buku dia banyak dibaca. Macam Majmu' Fatawa, banyak orang baca. Atau ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun baca. Ibn Taymiyah tu mazhab balik. Dia boleh bijak. Dia tanya soalan tentang tentang hudud, tentang fiqh, tentang tauhid. Banyak soalan. Saya ingat kan. Minta kita ni dah ada sijil atau universiti ni, dia tengok sijil kita aja, borak-borak macam tu ya, sebab-sebab dia cakap macam tu. Rupa-rupanya soalan apa, bukan hujah tanya. Macam-macam soalan dia tanya. Tapi bagus juga, pokoknya kita ingat balik kan apa yang kita belajar. Memang sedih. Sebab tu bomoh dalam masyarakat kita, kalau kita orang cerita lah, biasanya bomoh dia baca Al-Quran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu entah apa keluar tak tahulah, nenek moyang dan tu apa jembalang macam dia keluar lah. Tapi dimula dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang Bismillah dia kuat. Sebab tu apa kita. Tapi ada juga orang yang ikut macam tu. Pasal tu tak nak ada ke bomoh, saya nak buat kajian juga. Dia pun bomoh apa dia baca, kita nak buat kajian tau. Nak tahu kan, benda kita perlu buat kajian. Tak tahu juga kan bomoh ni. Sulaiman berlaku. Sulaiman. Yang famous dalam Quran lah. Yang mengajar tu setan. Kan dalam cerita Surah Baqarah ada cerita Harut wa Marut ni. Cerita pasal sihir tu. Dan zaman Nabi Musa pun berlaku. Zaman Nabi Musa kan ada tongkat. Jadi Fir'aun ni kata, Musa, kalau kau bagus, kita buat satu perjumpaan. Dia kumpul, ada sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Kali ahli sihir pun buat tongkat itu menjadi ular. Beribu-ribu ular. Nabi Musa pun campak tongkat tu. Jadi ular yang paling besar. Dia makan semua ular tu. Marah Fir'aun. Dia kata, kau orang ni semua ahli sihir ni, pakar sihir diraja, tak boleh lawan Nabi Musa. Tak boleh lawan Nabi Musa. Mengamuk Fir'aun. Semua ahli sihir diraja tak boleh lawan. Berapa ramai, beribu orang ahli sihir diraja. Tapi kalah dengan tongkat Nabi Musa. Yep.
Ya, ya. Dia lepas asal diharamkan sebagai sunat kecuali sunat tertentu. Contohnya kita pergi masjid tu pukul 5 petang kan. Kita semayang tak ke masjid. Itu tak salah. Jadi tapi kita rasa 21 sen. 21 sen. Berat tu. Kalau kita tak bagi oh, pelik tu tak nak dengar juga tu. Tapi di Melaka banyak. Di Melaka biasanya 2-3 hari lagi sebelum tarik kendi orang kahwin, dia pergi jumpa bomoh dulu. So bomoh tu baca, tabur, macam-macam benda lah, tak hujan. Tapi benda tu sirik. Sirik. Kalau ikut satu hadis ni ada satu hadis okey, 3 orang hadis riwayat Imam Ahmad salat la yadkhulun al-jannah mudminu hamrin wa qati' rahim wa musaddiqu bisir. 3 jenis manusia tak masuk syurga. Pertamanya minum arak, yang keduanya memutus silaturahim, yang ketiga percaya dengan sihir. Percaya dengan sihir maksudnya kita percaya dengan ngomong tu dia buat tak hujan tu boleh tak hujan. Kita percaya saja tidak masuk syurga. Orang percaya tak masuk syurga, yang buat tu lagilah neraka jahanam. Tu yang Imam Ibn Taymiyah tulis satu buku antara perbezaan wali Allah dengan wali setan. Wali Allah ni memang betul-betul dia ikut Quran hadis. Wali setan ni dia buat macam dia tu ikut Quran hadis. Tapi sebenarnya dia menyeweng. Macam itulah. Dia betul yang taubat dulu. Orang nampak betul ni dia ni. Macam tu. Wali setan. Bagus buku tu Ibn Taymiyah tulis. Tapi rasa tak ada terjemahan buku tu bahasa Arab. Perbezaan wali Allah wali setan. Sebab zaman-zaman dulu lepas Rasulullah wafat, kita percaya Rasulullah SAW ada mujizat. Selepas Rasulullah, contohnya sahabat tabi'in dan wali Allah ada keramat. Satu hari Sayyidina Umar Khattab dia jadi khalifah. Semalam Jumaat dia baca khutbah. Tentera Islam berperang, dia hantar tentera Islam berperang. Dia tengah baca khutbah, dia nampak tentera musuh tu serang dari belakang tu. Dia pun baca khutbah, wahai tentera Islam, berjaga-jagalah tentera musuh dari belakang. Dia cakap tu tentera Islam beribu batu tu dengar. Terus tentera Islam tu pusing belakang. Lawan musuh balik, menang. Itu pengkeramat. Sebab tu ada seorang wali Allah, dia jalan air. Lepas tu, orang pun tanya, wali Allah, macam mana kau boleh jalan air? Ada senang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pun baca juga semua tenggelam. Sebab wali Allah tu baca bismillah tu dia yakin. Sebab tu jadi wali Allah. Biasanya wali Allah dia tak menunjuk. Dia gunakan keramat tu bukan untuk menunjuk, tapi ada sebab-sebab tertentu. Sebab tu kalau tuan tengok dalam satu Quran fawailul lil musallin, neraka wel untuk orang sembahyang. Jangan kita fikir kita sembahyang 5 waktu ni kita sah masuk surga. Kita tak boleh fikir macam tu. Betul pemandangan kasar memang macam tu. Yalah pemandangan kasar dia nampak macam tu, tapi sebenarnya dia sesat. Sebab Nabi dia cakap lah, jampi tenung nasib mentera adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Saya suka baca buku Imam Zahabi ni, saya beli di Madinah. Saya ada tulis lagi tarikh dia, saya beli 20 tahun 93. 19 tahun dah kitab ni. Saya jaga cantik lagi ni. 20 tahun.
Sebab Imam Zahabi ni, dia sebelum dia tulis hadis, dia buat kajian. Hadis tu betul ke tak betul. Kalau hadis tu lemah, dia tak masuk. Dia masuk hadis hasan, hadis sahih. Tu yang bagus baca kitab Arab. Tapi itulah, kalau nak positif bagi tuan-tuan pun tak faham juga. Susah juga. Jadi dia terjemah aja. Kalau tak baca senanglah kita Melayu, senang difaham. Itu bagus dia bincang Ustaz Mazlan. Kalau kita buat kelas Arab pun bagus kan. Buat kelas Arab, belajar cakap Arab. Bagus tau. Jumpa kaifah, jumpa tanya apa khabar, kaifah, apa khabar. Alhamdulillah, Nabi Khair. Alhamdulillah, saya baik. Oh no. Iya. Iya. Dia kalau ikut Harundin, memang dah dibuat kajian oleh Cakin dan sebagainya. Harundin memang menggunakan ayat Quran dan daripada doa-doa yang memang waris daripada kitab-kitab yang diakui lah. Tapi bomoh hujan ni, saya dah banyak baca kitab-kitab Arab Kalau dalam hadis satu je doa, kalau kemarau berlaku, kemarau kita buat sembahyang sunat, minta hujan. Tak ada pula saya jumpa hadis ataupun buku ulama minta menegak hujan dan sebagainya. Tak jumpa. Tapi kalau bomoh hujan, kata kelebihan. Sebenarnya Allah bagi dua. Yang pertama, orang yang buat jahat, dia minta apa pun Allah bagi. Pelik tak? Orang yang buat jahat, dia minta apa pun Allah bagi. Contohnya bomoh lah. Bomoh dia gunakan sihir. Dia gunakan sihir untuk mencegahkan suami isteri. Memang sihir dia tu akan sampai pada suami isteri tu. Jadi bergaduh suami isteri tu. Jadi adakah itu kelebihan? Memang kelebihan. Tapi kelebihan yang tidak dia halal kepada Allah. Kelebihannya haram. Itu kita kena faham. Yang kata bila kita minta bomoh tu alihkan hujan, benda tu menjadi bomoh tu betul. Tak boleh. Tak, masalahnya dalam perbuatan dia, cara dia, perbuatan dia. Apa yang dia lakukan? Memang kuasa Allah juga. Macam sama Fir'aun. Dia punya sihir, dia punya ahli sihir semua boleh jadikan tokat ular. Dia boleh buat juga. Sebab Allah bagi. Allah izinkan. Itu kita kena faham. Allah izinkan. Memang salah. Dia kena hentikan. Segala perbuatan tilik nasib, tilik tarik lahir, tilik tarik lalat, semua syirik. Kalau kita doa tak ada masalah. Itu biasa. Ujung untuk selawat. Ujung selawat. Selawat tak salah. Tapi apa nak buat tu? Tapi kan kita tu selawat kita tak buat. Jadi tak ada doa. Ya Allah yang tak doa. Kalau kita ujian kita dulu kalau kita minta dan dulu bermasalah itu belum pasti kita itu ada tindakan. Itu siap dulu kita berjalan.
saya tak boleh jawab tu. Sebab ini kali pertama saya dengar tu. Apa juga imam tu kita kamu pernah buat. Tapi jadi sama jadi tapi kita tak macam contoh terbatas kita tak anak-anak sekolah yang betul kata. Ini memang kamu buat soal. Itu saja tapi kita kan mesti selawat. Tapi tak ada baca lain lah. Semua selawat je baca buat pejum perlu. Nanti saya pun dengar benda ni. Saya tu lah bila orang tanya soalan-soalan yang pelik-pelik ni, saya tak boleh jawab. Saya tulis dulu. Saya kena kaji balik. Buat kajian juga ni. Bagus ni. Sebab tu lah majlis ilmu ni, kita berfungsi ilmu sebenarnya. Ya. Itulah sebab tu saya cakap, Allah beri semua kepada semua manusia. Sama ada orang Islam ataupun kafir. Allah beri semua. Allah izinkan. Tetapi hukuman tetap. Allah izinkan. Kalau kita tengok David Copperfield. Pelik tu David Copperfield. Macam-macam benda dia boleh buat. David Copperfield tu, 50% yang dibuat tu gunakan trik tau. Ataupun yang tipu hilang. 50% lagi digunakan kuasa setan. Allah ganti, dia kata. Allah ganti. Sebab benda yang salah kita tak boleh kata betul. Sebab Nabi cakap ruqa, jampi, tamaim dan watu wala syirik. Mentera syirik. Ataupun tenung nasib syirik. Hadis. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Rahimahullah. Syirik. Tapi masyarakat kita tak nak berubah. Ini masalah. Bukan kelebihan yang salah. Kena faham tu. Kelebihan yang salah. Tu kita kena ubah masyarakat. Benda-benda syirik ni kita kena ubah. Kadang sedih tengok keluar khabar seminar menentukan masa depan hari lahir. Betul. Masa depan hari lahir. Dia pergi seminar esok mati. Dia sia tu dia. Ya. Dia macam ni lah. Dalam saya ada baca satu elemen lah, Melaka lah, jenayah syariah Melaka lah. Dia ada dia punya akta untuk mencegah perbuatan-perbuatan syirik, kurafat macam bomoh ni, ada dia punya akta. Sebab tu saya tanya dengan timbalan pengarah puasa tu, kenapa tak nak bomoh? Bomoh kan buat syirik. Dia kata kalau tangkap bomoh, huru-hara negara kita, beratus-ratus ibu bomoh Malaysia ni, sekali dia bukau semua mampu, gila semua orang. Dia kerja macam tu. Fikir logik juga kan. Bomoh, kalau dia bersatu semua satu Malaysia, semua habis ustaz-ustaz semua. Mati kita orang, dia jawab macam tu. Kalau fikir logik, betul juga. Ya betul juga logik kan. Masalah juga. Sebab tu memang dalam kitab fiqh kita baca, perbuatan syirik itu memang haram. Memang haram. Tapi Allah bagi. Sebab memang Allah bagi. Walaupun dia kafir ataupun dia orang Islam yang fasik, Allah bagi. Allah bagi. Dan sekarang banyak masyarakat beli apa tu rantai yang macam batu-batu daripada China banyak. Dia kata boleh menyembuhkan penyakit, menambahkan aura, menambah handsome, macam-macam. Syirik tu. Syirik. Banyak. Sebab tu bila kita mengaji, kita tahu benda perbuatan yang kita buat salah, yang mana betul, yang mana salah kita tinggal, yang mana betul kita ikut. Sebab tu
apa ni? Siapa ni sahabat Rasulullah SAW? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bercakap, sahabat Rasulullah yang paling banyak hafal hadis, nama dia Al-Amru bin As. Sahabat Rasulullah paling banyak hafal hadis sebab dia menulis. Aku nak hafal sikit sebab aku tak tulis. Abu Hurairah. Sebab tu datang mengaji tu dia. Balik rumah itu sahabat saya mengajar apa dah lupa apa yang saya ajar. Masa minggu depan dah lupa tak bagi ajar. Sebab tu tulis. Ilmu tu. Tu yang rugi tu. Saya bersungguh-sungguh beli kelas, beli kertas bagi ke jemaah bersemangat. Siap beli bagi lagi. Mana ada cikgu belikan pen, belikan buku bagi anak murid. Tanya sama Zat. Saya lah cikgu yang pertama. Cepat semangat. Nak bagi ilmu. Betul. Ha? Tak apa lah bila. Kalau otak macam komputer tu lain. Kita masuk ke hati tu tak hilang. Selagi wiring tak langgar dia tak hilang. Tapi manusia ikut kajian saintifik manusia selepas 24 jam kita akan lupa 50%. Selepas 24 jam. Selepas 48 jam hilang habis. Itu kajian saintifik IQ manusia. Intelligent quotient. Kalau kita baca buku-buku IQ kan. Ya. 2 jam je lah. Haji macam cepat hilang. Ini muda kan. Itulah kita ilmu. Bila saya baca hadis dah tulis. Kita Arab tapi saya terjemahkan bahasa Melayu. Supaya tuan-tuan semua boleh tulis. Hadis sahih. Imam Tirmizi. Hadis sahih darbu bisahih. Hukum untuk orang yang melakukan sahih darbu bisahih. Pancung letak. Jadi tak bohong semua benar pembunuh. Sebab dia melakukan sihir. Ini hadis sahih. Hukum bodoh. Lepas tu yang hadis riwayat Ahmad, 3 jenis manusia yang tidak suka bahawa nufat dikun pisir. Orang yang percaya ada sihir. Tak masuk suka. Yang percaya je. Yang buat tu lagi besar azab dia. Sebenarnya saya dah mengajar banyak masjid. Banyak soalan-soalan yang kontroversi. Jelas contohnya macam ya, isu bomoh kan. Mereka buat perbuatan tu, mereka tanya buatan. Bila saya kata haram, dia kata kalau haram kenapa Jakim tak keluar fatwa? Wah. Macam tu dia tanya. Beranjak tanya. Kalau Jakim keluar semua fatwa, rasanya 1 juta jilid tu masyarakat nak kena bawa rumah tu. Macam-macam fatwa nak kena bawa. Ini fatwa, tu fatwa. Banyak fatwa. Jadi susah juga kadang-kadang kita berhadapan dengan masyarakat kan. Kadang-kadang mereka nak menegakkan benar masa. Macam tu. Ada satu hamba Allah cakap, aku ni dah 30 tahun jadi bomoh. Kalau aku berhenti aku nak makan apa? Macam tu dia jawab. Itu yang jadi masalahnya. Ya. Betul. Sebab tu sekarang ni Jakim dia tengah berusaha untuk buat satu akta khusus untuk menghalang bomoh. Dah tengah buat dalam perancangan. Sebab dah banyak berlaku sihir dalam negara. Banyak. Ada restoran dan masak lauk sedap. Bila tengah hari orang makan basi. Macam tu tadi. Orang makan sop ayam tu semua, lauk kari semua basi habis. Habis semua makan basi sakit perut, bengkak restoran tu. Siapa nak pergi lagi kan? Sihir. Boleh. Allah izinkan, Allah jadikan. Sihir. Satu. Sebab tu kita tengok orang yang tak semayang, tak puasa, tak bayar zakat kayu. Kita ingat. Sedangkan hadis mengatakan orang macam tu dipanggil istidraj. Istidraj maksudnya orang Islam yang melakukan macam-macam jenis dosa, tapi Allah bagi dia nikmat. Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia segala nikmat Allah bagi. Tetapi di akhirat Allah terjamah. Jadi jangan heran tuan-tuan, kalau nampak orang malas, semayang, malas puasa tapi dia orang kaya raya hidup senang sihat. Itu istidraj.
dalam hadis tersebut. Itulah dikatakan papa di dunia dan papa di akhirat. Itu yang sedih tu. Miskin di dunia dan miskin di akhirat. Saya buat kursus untuk orang miskin di Melaka. Di Melaka ada satu taman yang panggil taman KSK, dibina oleh Epin Pen. Datuk aku tu pemilik Epin Pen tu, orang Melayu lah Datuk tu. Dia riaskan satu taman tu dibina untuk orang miskin masuk. Situ taman tu dikumpulkan semua orang miskin, masuk situ sewa dia RM50 bulan. Saya dipanggil untuk buat kursus untuk dia orang bagi motivasi. Saya buat kajian. Dia orang ni semayang pun tidak. Semayang pun tidak. Lepas tu tidak pergi belajar agama dan sebagainya. Jadi kesian juga kan, dia tu dah miskin, lepas tu ilmu tak ada, lepas tu tidak beramal lagi. Sewa RM50 je kan. Rumah taman cantik ke taman kita. 3 bilik. Dipanggil tamak lah sikit-sikit. Dia bukit baru masa tu. Al-Kabirah Ar-Rabi'ah. Dosa besar yang 4. Satu solat hingga semayang. Sampai situ tuan-tuan Berapa dah? Oh, dah masuk waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ja'alna Allahumma qina dzunubana wa lana wa rahmana wa rabbil alamin. Allahumma zidna ilman wa fikna fid din. Allahumma jannibna walina minal mu'minina wal mu'minat was salihin was salihat wa ja'alna jami'an minal jannah wa la taj'alna minal nar. اللهم إنا نعوذ من عذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذه الخرجة بلد طيبة ورب الغفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.